Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita bab 1 ke 1.2 makmal sains anda. Tajuk yang kedua dalam bab 1.2 ialah simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Okay, sekarang buka buku teks di muka surat 11. Okay. Simbol berbahaya dalam makmal. Pernahkah anda lihat simbol seperti rajah 1.6? Apakah maksud simbol itu? Okay. Jadi 1.6 gambar tengkorak dalam segi petak segitiga. Okay. Jadi apakah maksud dia? Okay. Gambar foto 1.7 bahan kimia dengan simbol amaran. Kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan dalam makmal sains berbahaya. Kita mesti perhatikan simbol amaran pada botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya untuk mengelakkan kemalangan. Okay. Jadi dinyatakan di sini simbol bahan berbahaya yang ada dalam makmal ini adalah untuk mengelakkan kemalangan. Okay. Jadi bila kita lihat ada simbol-simbol ini, maka kita perlu berhati-hati sebab kalau kita cuai boleh menyebabkan kecederaan kepada kita dan juga kepada kawan. Okey, rajah foto, gambar foto 1.8. Litium disimpan dalam minyak parafin. Jadi dekat botol bahan kimia ni dituliskan nama. Biasanya nama, okay, dan kalau perlu ada diletakkan simbol amaran. Jadi ada beberapa jenis simbol amaran. Okey, buka buku teks di muka surat 12. Okey. Rajah 1.7 simbol-simbol amaran. Okey, yang perlu kita tahu untuk silibus tingkatan 1 ada 6 simbol, iaitu yang pertama ialah berbentuk pangkah, bentuk X, iaitu bahan merengsa. Kemudian ada bahan radioaktif, bahan mengakis, bahan beracun ataupun toksik, bahan mudah meletup dan bahan mudah terbakar. Okey. Kita tengok simbol yang pertama, bahan merengsa. Apa maksud merengsa? Bahan kimia yang merengsa boleh menghasilkan wap atau wasap. Okey. Wap atau wasap. Wasap ni maknanya wap yang berbentuk seperti asap. Okay, dia macam asap. Yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan daripada menghidu wap atau wasap. Gunakan bahan kimia tersebut dalam kembuk wasap. Contoh bahan kimia yang mempunyai simbol bahan merengsa ini ialah kloroform dan juga amonia. Okay? Jadi kalau kita terhidu kloroform ataupun amonia, menyebabkan kita kurang selesa, hidung kita tekak, kita rasa perit ataupun pedih. Kemudian bahan radioaktif, iaitu bahan yang mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Contoh uranium dan plutonium. Jadi bahan radioaktif ni memang satu bahan yang boleh menyebabkan kanser dan sangat berbahaya. Kalau negara kuasa besar dia buat bom nuklear dengan menggunakan bahan radioaktif. Dekat makmal sekolah biasanya tidak ada bahan radioaktif dan yang paling mudah kita jumpa ialah kalau kita pergi ke hospital di bilik X-ray. X-ray itu ada bahan radioaktif. Kemudian bahan mengakis, iaitu bahan kimia ini bersifat mengakis. Jangan sentuh bahan ini kerana dia akan melecurkan kulit. Itu maksud mengakis. Maksudnya kalau terkena kepada kulit, boleh melecur kulit kita. Boleh menyebabkan kulit kita macam terbakar. Sekiranya terkena kepada kulit, cuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Okay. Jadi bahan yang mengakis ni adalah asid pekat dan juga alkali pekat. Kalau asid cair dan alkali cair, dia tidak bersifat mengakis. Okay. Yang mengakis ialah yang asid pekat ataupun alkali pekat sahaja. Yang keempat ialah bahan beracun ataupun toksik. Okay.
Bahan kimia ini beracun atau toksik. Jangan minum, makan, menghidu atau merasa. Kalau kita terminum, boleh menyebabkan kita sakit perut. Muntah-muntah, ceret-beret, dan kalau banyak boleh menyebabkan kematian. Contoh bahan yang beracun ialah merkuri dan klorin. Seterusnya ialah bahan mudah meletup. Bahan kimia ini mudah meletup. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contoh gas hidrogen dan gas butana. Kalau terdedah kepada haba ataupun api, gas-gas ini akan meletup. Dan kalau gas itu dalam kuantiti yang banyak, dia boleh menyebabkan letupan yang besar. Ada juga bahan yang mudah terbakar. Iaitu bahan yang mudah menguap dan terbakar. Jauhkan bahan ini daripada sumber api atau haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contohnya alkohol dan petrol. Dia ni tak meletup tapi terbakar. Yang gas tadi boleh meletup. Jadi tugas kita sebagai pelajar tingkatan 1 perlu ingat rupa bentuk simbol-simbol yang 6 ini. Dan kita dah ingat apa maksud dia. Dan juga contoh-contoh bahan yang menepati sifat-sifat merengsa, radioaktif, mengakis, beracun, meletup dan juga mudah terbakar. Okey. Okey. Jadi itu dia tentang simbol bahan yang berbahaya dalam makmal. Okey, seterusnya sedikit tugasan. Okey. Yang kamu perlu buat ialah soalan sambungan yang sebelum ini, iaitu soalan nombor 2. Lukiskan simbol-simbol amaran yang terdapat dalam makmal dan berikan maksudnya. Lukiskan simbol-simbol amaran yang terdapat dalam makmal dan berikan maksudnya. Okey. Jadi itu dia tentang simbol amaran. Bahan berbahaya dalam makmal. Jadi siapkan tugasan itu dan jika terdapat sebarang masalah, ajukan di WhatsApp kelas masing-masing. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Stay safe.